So, kami kena tengok, adakah orang kaya tu lebih bernasib baik atau orang miskin kurang bernasib? Ataupun kedua-dua golongan ini hidup mereka berlainan. Pola aliran kewangan dan tunai. Itu yang saya nak bincang. Apakah bezanya? Ada satu perbezaan yang akan menentukan nasib kita semua. Okey. Mari kita faham apakah biasanya langkah ciptaan kekayaan. Bukan curi, bukan merompak, bukan tolong the gold drop from the sky ya. No, dia ada jalan yang logik. Okey, jalan yang logik, jalan pertama ialah ciptaan kekayaan, the wealth creation. Jalan kedua, wealth accumulation. Kita mesti pandai mengumpul. Macam mana kita save our money, accumulate our money. Jalan ketiga, pelintongan. Kita mesti menjaga, memelihara duit yang kami rezeki dan simpan rezeki tersebut, dan lepas tu dapat protection. Lepas tu, the last one is, selepas kami banyak kumpulkan duit, kita kena pandai mengedar kepada generasi yang akan datang. Macam anak ke, cucu ke. So, mereka selepas kita orang katakan satu hari sudah meninggal dunia kan, kita punya anak tak akan berlawan sama sendiri sebab mereka nak merompak harta, itu memang sangat sedih lah. Orang kaya pun tak ada hidup yang perfect lifestyle, Okay, cash flow quantum. Slide ini tak dapat saya buat translation, tapi ini memang satu slide yang penting. Semua orang boleh buat satu rujukan. Ini slide sebenarnya ciptaan seorang guru yang bernama Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki rasa di hidup orang yang kaya, mereka faham apakah EBSI. E itu employee, orang yang bekerja. S itu self-employed, dia kerja untuk sendiri. B itu business owner, itu orang peniaga, ada aset perniagaan, ada satu sistem untuk mencari kewangan. Lagi yang akhir sekali itu I, investor, orang pelabur, yang pandai melabur. So, itulah cash flow quantum yang akan membezakan siapa jadi kaya, siapa kurang kaya atau sederhana. Biasanya dalam satu statistik yang telah dibuktikan, orang kaya biasalah golongan B dan I. Orang yang berniaga dan orang yang melabur. Orang yang sederhana atau orang yang miskin, mereka adalah orang yang employee dan self-employed. Tapi ini bukannya semestinya. Orang macam CEO, atau orang yang 1 tahun dia dapat pendapatan rezeki jutawan, juga ada orang yang employee jadi jutawan. Ini bukan semestinya, tapi kebanyakan ratio lah macam tu. So untuk rujukan kami semua orang, tengoklah ini budgeting rule. Budgeting rule itulah macam mana cara kita belanja, pengagihan kewangan. So biasanya orang sederhana mereka mengagih sebegini, 100% kewangan input masuk, 50% untuk belanjawan seharian, makan ke, sewa ke, apa ke, semua habis belanja. Lepas tu dia ada yang lebih, dia suka pergi shopping ke, dining ke, 30%. Lepas tu simpan 20%. Jika dapat ikut budgeting ini memang bagus. Ini orang sederhana dan juga boleh simpan wang yang lebih. Tetapi di Eropah atau negeri Western country mereka punya simpanan sangat rendah. Lifestyle mereka beza dengan orang Asia. Orang Asia sekarang ekonomi lebih
bagus banding dengan orang Eropah. Kenapa? Lifestyle mereka different. Lifestyle mereka ini orang Eropah, mereka 10% saving saja. Dan itu saving dia actually sebenarnya hutang. Dia agihkan untuk bayar hutang. Lepas tu 20% dia untuk 20% untuk saving and debt, 10% untuk simpanan, dan expenses 70%. Okay, inilah satu pattern yang sangat penting. Inilah yang membezakan mengapa orang itu jadi kaya dan jadi miskin. Okay, biasa sebab pendapatan orang miskin adalah sangat kurang, sedikit. So, dia pun tak cukup untuk belanja. So, semua yang dia dapat, semualah dia belanja. Itulah poor people punya cash flow. That means, sebab dia tak dapat rezeki yang rendah, dia pun semua habislah. Jika dia dapat rezeki yang lebih, itulah soal yang lain. So, okay. Bagilah middle class, orang kelas tengah. Kelas tengah ini sebab dia ada pendapatan yang lebih tinggi sikit dan corak mereka belanja pun mereka suka nak buat satu simpanan untuk masa depan, macam dia nak beli rumah untuk accumulate their wealth. Ini orang tengah lah, orang kelas tengah. So macam kerap majority lah, ramai daripada semua rakyat lah, orang sederhana lah, ramai lah. So mereka biasa nak hidup yang ada berstatus sedikit, dia beli kereta. So macam mana beli kereta? Kena hutang lah, hutang kepada bank. Mau beli rumah, hutang kepada bank. Itu semua jadi apa? Mortgage, consumer, loans, credit cards. So orang middle class ada juga, dia sama juga dengan orang miskin. Tengok dia punya dompet, buka. Sebenarnya dia pun tak ada duit. Macam orang miskin juga, buka dia dompet tak ada. Kenapa? Sebab tiap-tiap bulan dia kena bayar. Bayar bank lah, bayar kereta, bayar rumah, bayar anak punya itu pendidikan punya kos, semua yuran universiti. Habislah. Itu pun agak susah. Tapi satu hari nanti, jika mortgage liability mereka semua habis bayar, masa mereka sampailah masa bersara. Mungkin rumah yang mereka sudah bayar itu sudah jadi satu aset. Mungkin itu akan become a good value. Itulah kebanyakan orang ramai. Tapi apakah coraknya orang kaya? Orang kaya, kebanyakan pendapatan mereka dari segi ratio atau peratusan, kebanyakan mereka masuk dalam pelaporan. This is the difference. Dan pelaporan yang selamat, bukan pelaporan yang cepat kaya, cepat scam, cepat habis. Dia sangat careful and smart. Dia mesti manage the money, majority go to the investment, go to the right investment, dan hanya sebahagian kecil bagi expenses. Sebab kita orang semua sama juga, makan nasi pun 1 mangkuk, 2 mangkuk, tak boleh makan lebih. Jika kami belanja sangat berboros, dan habislah. Jika kami sederhana, orang kaya tu sebab dia punya ratio, dia ada banyak income. Mereka ada income macam mereka invest in property, dia ada sewa rumah. Dia invest in business dapat dividen. So sebab sumber kewangan tu besar berbanding dengan sumber alir keluar, dan dia masukkan kebanyakan income itu masuk kepada pelaporan. Lepas tu liability pun sangat kurang, dia tak ada banyak liability. Jika dia buat liability, masa tu dia kena buat agihan yang betul. Lepas tu aliran wang itu dari income ke aset, income ke aset. So dia sudah jadi orang yang kaya. Okay, this another simple corak. You see the corak ke aliran orang kaya.
dan orang miskin. Orang miskin masuk sini keluar saja. Sini orang sederhana masuk, lepas tu masuk dalam liability. Liability terus pergi expenses. Itu yang lebih complicating untuk orang yang sederhana. Orang kaya dia punya duit dari income go to asset, asset come back go to income, income. So ini jalan dia lebih mengumpulkan kekayaan yang